mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, insya-Allah. Okey. So, yang pertama-tamanya saya ingin merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita peluang untuk kita bersama-sama dalam sesi pada hari ini, dan ucapan terima kasih dan juga di atas usaha yang dilakukan oleh terutama sekali Puan Munirah Azizi selaku person in charge untuk program kita pada hari ini, Puan Anissa Muhammad Yunus, Encik Hadri dan juga Encik Saiful dan keseluruhan warga kerja yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu untuk menjayakan program Bengkel Finishing School #mudah dapat kerja yang bekerjasama dengan KEDEX, Career Education Expert, merupakan salah satu daripada platform yang diperkenalkan oleh Career Expert yang menjalankan latihan secara dalam talian secara sepenuhnya. Okay. So, target ataupun tujuan utama KEDEX ini ditubuhkan adalah untuk membolehkan para pelajar, utama sekali graduan-graduan ataupun pelajar-pelajar yang bakal untuk bergraduat tak lama lagi, supaya mereka ni dapat mengikuti kelas pada bila-bila masa sahaja mereka nak dan di mana-mana sahaja. Tengah tunggu train pun boleh masukkan earphone, boleh ikuti kelas saya. Tengah malam, bila dah habis semua hal-hal berkaitan dengan mungkin thesis ke, mungkin LI dan sebagainya. So, malam ada masa pukul 12 tengah malam anda nak on kelas pun boleh. So, kita menyediakan platform sebegitu supaya semua orang boleh akses platform ni dan mengikut kepada kemudahan mereka. Nak belajar bila? Suka hati. Macam tu. Alright. Dan juga terima kasih kepada anda sebagai pelajar-pelajar yang telah menyertai mudah dapat kerja secara dalam talian melalui KEDEX, dan saya lihat ramai dah yang semalam dah ramai yang complete the course. Okey, yang complete the course. Dan untuk pengetahuan adik-adik sekalian juga, laporan siapa yang dah habis belajar, siapa yang dah berjaya tamatkan semua modul tu, kita akan berikan laporan yang lengkap kepada pihak Puan Munirah, sebab yang ni dia akan dinilaikan oleh Puan Munirah sendiri untuk tindakan yang lebih lanjut. Tak tahulah tindakan lebih lanjut ni sama ada anda dapat extra point ke, nak grade nanti, tak tahulah kan. Alright, so saya mohon kepada anda, kalau macam masih ada lagi yang belum sempat menyiapkan ataupun menghabiskan modul, boleh teruskan habis modul anda. Okey. Dan kalau anda semua sudah bersedia, minta anda bagikan tanda tangan dekat situ. Kalau anda nampak dekat bahagian bawah skrin anda ada reaction. Okey, so berikan tanda tangan. Okey. Alright, ada lagi tak tanda tangan? Alright, good. Ni sebagai bukti bahawa anda bersama dengan saya. Sebab tak dapat nak lihat anda, betul tak? Tak dapat nak lihat adik-adik, jadi saya menggunakan aplikasi ni untuk tengok sama adakah anda bersama dengan saya, ataupun setengahnya login Zoom, lepas tu dia pergi masak ke kat dapur kan, cuci baju ke kan. Nampak macam live tapi sebenarnya tak live. Alright. So, kita teruskan. Perkongsian untuk hari ini saya akan sharekan kalau di dalam modul yang telah adik-adik buat, sepatutnya kalau dah lalui semua, dah habis modul, masterpiece, resume masterpiece tu sepatutnya adik-adik dah dapat siapkan. Resume masterpiece tu sepatutnya adik-adik dah dapat siapkan, dan kebanyakannya maklumatnya akan penuh dekat situ. Okey, kebanyakan maklumatnya akan penuh dekat situ. Okey, so saya admit lagi, saya masukkan Saiful Anwar dan juga Syira. Okey, so maklumat tentang personal biodata, executive summary, educational background dan sebagainya sampailah habis, sepatutnya anda dah siap isi kesemuanya. Alright, so kenapa saya namakan dia sebagai masterpiece, resume masterpiece? Dia adalah di mana anda letakkan segala maklumat tentang diri anda. Dia is limitless. Dia tak ada limit. Maksudnya anda akan gunakan helaian yang saya berikan tu
untuk tulis macam-macam perkara berkenaan dengan diri anda. Okay? Personal skills anda apa, technical skills anda apa. Okay? You can expand sampai 2 hingga 3 muka surat, tak ada masalah. Okay? And then after that, bila anda dah puas hati dengan masterpiece tersebut, barulah boleh fikirkan template yang macam mana yang anda nak. Yang nak yang lebih cantik, pergi ke tempat yang macam contohnya canva.com, boleh pergi ke Hloom. So anda boleh tukar resume anda dekat situ. Okay, janji masterpiece tu nak kena ada dulu, nak kena siap dulu. Sebab kalau anda siapkan buat template dulu, design template dulu dan sebagainya, nanti bila time nak menulis, anda akan jadi macam blur, tak tahu nak tulis apa. Alright, so sebab tu saya namakan sebagai resume masterpiece, supaya setiap perkara penting tentang diri anda dimasukkan ke dalam masterpiece tersebut. Okay, dan walau dekat mana sekalipun anda berada, okay, walau dekat mana sekalipun anda berada, tak kira lah bila dah kerja ke nanti ataupun belum kerja ke, masterpiece tersebut akan sentiasa ikut anda. So anda kena update masterpiece anda daripada semasa ke semasa. So maksudnya kalau resume template tu anda hilang contohnya, tapi anda masih lagi ada masterpiece tu. Okay, so masterpiece tu akan menyelamatkan anda daripada kehilangan maklumat-maklumat penting berkenaan dengan diri anda. Baik, so hari ini saya akan share berkenaan dengan tips-tips. Okay, tips-tips, job hunting tips dan juga strategi. Okay, job hunting tips dan juga strategi. Kenapa saya suka panggil job hunting? Kenapa saya tak panggil job search? Sebab dia kerja ni dia ibarat macam kita memburu sebenarnya. Okay, kita memburu. Sebab apa? Kita akan pergi tengok, kita akan pergi stalk, kan? Jadi stalker untuk company-company yang mungkin kita rasa kita nak join, kita nak masuk, nak kerja dengan dia. Dan kita akan pergi stalk, kita akan tengok daripada segi company punya culture, tempat tu punya orang kata environment macam mana, positif ke, negatif ke, macam mana ke. So sebab tu kita namakan sebagai job hunting. Sebab dia ibarat macam hunting. Dan bila hunting ni, adik-adik, sebab anda masih lagi berada di college, jadi ni adalah kesempatan yang terbaik untuk anda. Bila hunt for jobs ni, kita hunt in a pack. Macam wolf. Wolf dia akan hunt in a pack, betul tak? Dia akan memburu secara dalam kumpulan. Kalau wolf. So anda pun, adik-adik pun sama juga. So bila kita hunt in a pack, bila kita buru kerja ni dalam secara kumpulan. Contohnya siapa? Amir Akhtar ada kumpulan dia. So dia create kumpulan-kumpulan Amir Akhtar. Dan lagi Deva, dia punya kumpulan dia sendiri. So you set you punya own group dan start cari kerja sama-sama. Sebab bila you set your own group untuk hunt for job, dia akan jadi lebih cepat dan lebih orang kata lebih impresif. Maksudnya impresif. Alright? Dan mungkin Syahira pun akan ada dia punya packs dia sendiri. Nur Haslinda pun akan ada dia punya team dia sendiri. Alright, so bila kita buat dalam team ni, insya-Allah dia akan jadi lebih baik lagi. Baik. Kita pergi kepada tips yang pertama. Tips yang pertama, sebelum kita pergi kepada tengok tips, kita nak kena kenal dulu kompetitor kita siapa. Siapakah kita punya pesaing-pesaing yang berada di luar sana? Deva rasa siapakah pesaing Deva yang berada di luar sana bila nak cari kerja ni? Agak-agaknya Deva. So siapakah yang menjadi, semua nampak slide saya ke kat sana? Nampak. Nampak. Alright, good. Boleh nampak. Okay, very good. Okay, so Deva, who do you think will be your competitor yang berada di luar sana bila nak cari kerja ni? Maybe others IPTA student, is it? Kan? Ya. Ya, others IPTA student. Nur Syahira, rasa-rasanya siapa Nur Syahira menjadi kompetitor Nur Syahira?
Kalau rasa segan-segan nak bercakap, boleh ni, boleh tekan type chat dekat situ. So anda boleh chat je dekat situ. Okey, selamat datang kepada mereka yang baru join. Kita baru saja bermula sebenarnya. Alright, so ni adalah kompetitor anda. Yang pertama sekali, fresh grad daripada IPTA dan juga IPTS. Okay, kita banyak IPTA dan kita banyak sekali IPTS. Kalau IPTA itu dah kira banyak, tapi IPTS ni lagi banyak. Okay, so your competitor first will be the IPTA dan juga IPTS. Okay, fresh grad. Sama dengan anda juga. Baru lepas grad, nak cari kerja. Sama-sama nak cari kerja juga. Okay. Yang kedua adalah seeking employee. Seeking employee ni adalah mereka yang sedang bekerja tapi dalam masa yang sama mencari juga peluang yang lain yang berada di luar sana. Okay. Mereka ni bekerja tapi mereka mencari peluang lain yang berada di luar sana. Okay, itu adalah seeking employee. Dan yang ketiga adalah layoffs. Layoffs kalau kita tengok sekarang disebabkan orang kata pandemik COVID-19 yang kita tengok angka dia semakin merunsingkan kan. Sekarang ni makin merisaukan. So makin merisaukan kita. Yalah, kita have to take a very precautious step. Dan untuk pengetahuan anda juga adik-adik, jumlah unemployed ni yang menganggur sekarang ni yang terdapat di Malaysia sekarang ni dah menghampiri nilai 1 juta. Okay, dah menghampiri nilai 1 juta. Alright, dan 1 juta ni dia campur semua sekali dengan fresh grad yang belum dapat kerja bersama dengan yang kena layoff, yang diberhentikan kerja disebabkan company tak mampu lagi nak bayar gaji mereka. Okay, so mereka terpaksa berhenti ataupun diberhentikan. Tapi kebanyakannya mereka minta, company akan minta mereka untuk resign. Sebab kalau company nak berhentikan tu, dia akan somehow berikan satu impression yang tak berapa baik. Okay, so layoffs. So kalau kita tengok, anda punya kompetitor dekat situ, kalau fresh grad, IPTA, IPTS, mostly anda punya kekuatan, anda punya kompetensi mostly adalah sama, betul tak? Okay. Tapi kalau kita tengok seeking employee dan juga layoffs, apakah dia orang punya kekuatan? Pengalaman kerja. Okay, pengalaman kerja. So, bila cakap tentang pengalaman kerja, orang yang ada pengalaman kerja kalau dia lawan dengan IPTA, IPTS student, kalah tak IPTA, IPTS student? Okay, dia akan ada kesukaran dekat situ kan? Betul tak? Okay, tapi tak bermaksud IPTA, IPTS student ni dia akan kalah dengan seeking employee dan juga layoffs. Sebab apa? Nak tahu tak rahsia kenapa IPTA student boleh menang lagi kalau bila you compete dengan seeking employee, you compete dengan layoff, masih lagi boleh menang? Sebab seeking employee dan juga layoff, mereka ni dah ada salary limit dah untuk diorang ni. Okay, so let's say lah seeking employee dengan layoffs, diorang gaji paling sikit yang dia orang boleh terima adalah 3,000. Okay, 3,000. Tapi kalau anda adalah IPTA, IPTS student, 2,500 cukup tak kalau gaji sebulan? Cukup kan? Okay, 2,500 masih lagi cukup, 2,300 masih lagi cukup. So, anda tak ada that sort of barrier. So, anda akan menang dekat situ. Kenapa? Sebab zaman orang kata ekonomi yang sedang tak stabil sekarang ni, memang akan orang kata most of the company akan praktikkan hiring low. Hiring low ni maksudnya dia orang akan hire you dengan a very low salary. Setakat serendah yang mungkin. Okay, itu adalah trend sekarang ni. Alright. So yang mana kalau seeking employee dengan layoffs, dia orang memang tak boleh nak terima dah. Okay. Itu baru set limit 3,000. Kalau seeking employee saya rasa tak akan set limit 3,000. Paling kurang pun 4,000. 4,000 kan. Dia punya limit gaji yang dia orang boleh terima 4,000. Kalau kurang daripada 4,000, minta maaf cik, saya tak boleh terima kerja ni. Walaupun dia memang nak cari kerja, tapi dia kata cik saya boleh offer you 3,000 je. Minta maaf cik, saya tak boleh terima. Saya punya limit dengan saya punya
orang kata komitmen, nak bayar kereta, nak bayar rumah dan sebagainya, paling kurang saya nak kena ada 4,000 cik. Tu pun 4,000 tahap ni, paras hidung lah. Alright? So tu adalah sikit employee layoffs. So anda dah tahu di mana anda punya kekuatan, di mana gaji tak menjadi masalah. Alright? 2,500 pun okey, 2,300 pun okey, even 1,800 pun okey as for a starter. Tak ada masalah. Okay, so tu adalah kelebihan anda. Okay, kelebihan anda. Tapi kena pandai bila negotiation, bila salary negotiation, nak rundingan gaji tu nak kena pandai jawab. Okay, nak kena pandai minta. Alright. So mungkin lepas ni saya akan sentuh sikit berkenaan dengan rundingan gaji. Baik, kita pergi kepada tips yang pertama. Tips yang pertama, be different. Okay, be different. Bila anda nak berada di lapangan kerja dekat luar sana, pastikan anda jadi orang yang berbeza. Okay, orang yang berbeza maksud ni adalah orang yang unik. Alright, orang yang unik. Contohnya lah, saya ada tumbler satu, saya nak pergi kedai, saya nak cari tumbler. Okay, saya nak cari tumbler. So saya tengok dekat yang jual, dekat barisan, dekat rak supermarket tu semua tumbler sama je. Warna yang berbeza. Okay, tiba-tiba saya pergi depan lagi, saya tengok ada satu tumbler tu, dia tampalkan dengan pen. Dia letak pen dekat sini, dekat tumbler tu. Free pen. Okay. So saya nak tanya anda, yang mana satu yang anda akan pilih? Tumbler yang free pen ni ke ataupun tumbler saja yang banyak-banyak yang tersusun dekat situ? Rasa-rasanya. Tumbler free pen. Pen, tumbler dengan pen. Tumbler dengan pen. Walaupun pen tu sebenarnya kalau cari kedai alat tulis, RM1.20 je. Kan? Tapi kenapa dia berbeza? Sebab dia ada macam extra value. Okay? So tu maksud saya bila be different, you have to show you punya extra value kepada hiring employer yang berada dekat luar. Okay, you have to show your extra value. Nilai-nilai tambahan yang berada pada diri anda ni anda nak kena tunjukkan. Jangan simpan. Bila nak cari kerja, jangan simpan. Segala kita punya kompetensi, segala kita punya kekuatan, skills, senaraikan semuanya. Okey, senaraikan semuanya. Jangan simpan. Jangan simpan langsung. Kita nak simpan, kita nak buat apa? Betul tak? Nak buat perkasam? Tak boleh. Alright? So, jangan simpan. So, biar semua orang tahu apakah kelebihan anda. Alright? Semua orang tahu kelebihan anda. So itu adalah tips yang pertama. Alright? Tips yang pertama, be different and be unique. Be unique. Sebab orang suka cari perkara-perkara benda-benda yang unik. Contohnya kalau wanita, kalau dia pergi kedai nak cari tudung, contohnya. Kan? Biasanya kalau dia masuk supermarket, dia tengok kalau seorang tu dah pegang tudung tu, adakah dia akan pergi pegang tudung tu juga? Tak. Biasanya kalau dia pergi kedai wanita kan, dia nak beli tudung, kalau dia tengok orang tu, berkenal lah tudung tu, tiba-tiba ada orang tu pergi pegang dulu. So you akan pergi pegang juga ke? Relax dulu. Biasanya akan relax dulu kan. Tunggu orang letak balik baru you ambil. Alright? So orang nak yang unik. Orang tak nak yang sama. So be unique guys. Alright? Be unique. Okay, so kita dah ada 16 orang dalam ni. Okay, selamat datang kepada mereka yang baru datang. Alright. Baik, yang seterusnya. Tips yang kedua, research. Okay, tips yang kedua, always do research. Guys, always do research. Sentiasa nak kena buat research tentang company yang kita minat nak join tu. Kenapa saya selalu tekankan supaya buat research ni? Supaya kita tak berada dalam dilema. Dilema yang macam mana? Dilema di mana kita rasa macam kita dah tersalah pilih company. Okay? Dilema kita rasa macam kita dah tersalah pilih company. Kita rasa macam, alamak, aku sebenarnya tak nak company yang macam ni. Aku nak company yang macam ni. Tapi aku dah tersalah pilih company. Alright, so bila anda tak buat research, anda tak tahu sepenuhnya tentang company yang anda nak join tu, nanti bila anda join, anda baru tahu bahawa company tu sebenarnya tak begitu sesuai dengan jiwa anda. So anda akan rasa menyesal dan anda akan buang masa dekat situ. Okay? So sebab tu kalau kita tengok trend sekarang ni, kenapa ramai-ramai kadang-kadang kerja tak sampai sebulan, tak sampai 3 bulan, tak sampai probation period pun, contohnya kan. Tapi dia orang dah resign. So kenapa dia orang resign? Sebab tempat kerja yang dia orang pilih tu tak kena dengan jiwa. Okay, so buat research guys. Jangan lupa untuk buat research. Kenali betul-betul company yang anda nak minta tu. Okay,
So bila dah minta tengok company ni, aku suka lah company ni, aku nak kerja dekat sini lah. Tanya pada diri sendiri, betul ke aku nak kerja dengan company ni? Okay, kenapa aku nak kerja dengan company ni? Alright, so ask yourself, kenapa anda nak kerja dengan company itu? Okay, so always do research dan juga tengok daripada segi job requirements dan juga job responsibilities bila anda buat research ni. Sebab kenapa? Sebab job requirements, job responsibilities tu utamanya. Okay, responsibilities ni dia berperanan untuk memberitahu anda sedikit sebanyak tentang tugasan-tugasan yang anda nak kena buat. So, always bila anda nak tahu tentang tugasan, anda nak kena nilaikan dengan diri anda dulu. Boleh buat ke tak tugasan ni sebenarnya? Kita takut tak nak nanti ya, bila kita masuk kerja nanti, kerja A tak boleh buat, kerja B tak boleh buat, kerja C tak boleh buat. So, semua kerja tak boleh buat. Sudahnya orang akan bagi kerja kita, kerja yang macam kerani-kerani yang biasa-biasa je. Okay? Kerja yang kerani yang biasa-biasa je. Sampailah satu tempoh probation period, bila dah buat penilaian dan sebagainya, mereka kata, oh kita nak kena revise balik gaji yang kita offer dekat you 2,200 tu, kita terpaksa kurangkan sebab kebanyakan kerja yang you buat sekarang ni adalah kerja pengkeranian sahaja. Alright? So kita terpaksa kurangkan gaji you sehingga 1,500. Contohnya. Alright, disebabkan kita cari kerja, kita tak buat research, kita tak baca betul-betul responsibility, tanggungjawab kita sebagai staff kita tak tahu, requirements pun kita tak selidik. So kita dah tersalah pilih company sebenarnya. So bila kita dah kena keadaan macam tu, tuan-tuan dan puan, adik-adik, kita akan rasa stres. Kita akan rasa stres, kita rasa tak seronok kerja kan. Bila kita keluar minum dengan kawan-kawan pun, kawan-kawan kita semua kerja happy-happy, kita tak happy. Sebab apa? Dia tak kena dengan apa yang kita nak. Alright? So always guys, do research. Tips yang ketiga, ATS, Applicant Tracking System. Ni adalah sejenis robot guys. Okay, ni adalah sejenis robot yang mana kebanyakannya digunakan oleh company-company besar di luar sana. Okay? Nak tahu, nak cam macam mana company itu, sama ada company itu gunakan ATS atau tak, biasanya dia akan minta anda untuk sign up dan login, kemudian isikan details nama anda apa semua, dia virtual resume. So semua anda nak kena key in tentang diri anda dekat website dia. So kalau macam tu, dia memang gunakan ATS. Okay, Applicant Tracking System. Yang mana Applicant Tracking System ni, pemilihan dia dibuat berdasarkan keywords, kata kunci. Kata kunci. Contohnya, katakanlah satu company dekat Bangi, contohnya dekat Bangi Gateway. Kan ada satu company nak pakai staff. Okey, nak pakai staff. So dia kata, kalau di luar pada Bangi susah ni sebab staff tu mesti nak kena datang awal, nak kena buka pintu office dan nak kena tutup pintu office. So keywords yang pertama, Bangi. So dia akan type Bangi dekat sistem dia, maka dia akan senaraikan calon-calon yang menetap di Bangi. Tu cara dia. So bila dia jumpa, contohnya dia tengok, oh Amir Akhtar duduk kat Bangi. So nama Amir Akhtar akan keluar dekat situ. So offer hanya di-offerkan kepada Amir Akhtar yang duduk dekat Bangi sahaja. Orang lain yang tak duduk kat Bangi, tak dapat. Itu contoh keywords. Keywords yang lain, contohnya keywords yang berkenaan dengan personal skills, communication skills. Katakanlah dia kata, jawatan ni memerlukan seorang yang bagus daripada segi PR. Okay? So dia pun search communication skills. So kalau dalam resume anda tak masukkan communication skills, tak ada leadership skills, tak ada apa lagi, skills-skills personal yang lain pun tak ada, maka nama anda tu tak akan di shortlistkan. So fahamkan bagaimana sistem tu shortlistkan candidates. So sama juga. Sistem-sistem job search yang lain pun menggunakan sistem yang sama, applicant tracking system, ATS juga, untuk track siapakah applicant yang sesuai untuk diambil bekerja. Okay? So itu adalah berkenaan dengan ATS, applicant tracking system. Okay? Okay, selamat datang
kepada yang baru masuk, kepada yang baru join. Okey, kita pergi kepada tips yang keempat. Okey, spesifik. Okey, spesifik. One resume does not fit for all. Adik-adik, selalu saya tengok ramai yang salah langkah bila nak cari kerja. Okey, ramai sangat. Okey, kebanyakannya bila nak cari kerja ni, apa yang anda akan buat dulu? Most of you akan buat resume dulu, betul tak? Siapkan resume cantik-cantik dulu, dah siap dah, barulah cari kerja. Itu adalah cara yang salah. Okey, cara yang betul adalah anda cari kerja dulu. Anda cari kerja dulu, search. Cari dekat mana ada tempat kosong. Katakanlah dekat KFC sebagai assistant manager. Okey, sebagai assistant manager. Okey, cari apakah keperluan sebagai assistant manager. Dia pun cakaplah assistant manager mesti nak kena ada good leadership skill, good communication skill, good English speaking skills, good BM bla 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 bla. So anda dah tahu dah keperluan untuk jadi manager dekat KFC, barulah anda buat spesifik resume khas untuk anda apply ke KFC je. Faham? Dia macam surat cinta. Macam surat cinta lah Amir. Bila kita nak hantar surat, cinta dekat seseorang, kita nak kena spesifik bagi tahu kenapa kita pilih dia, kenapa kita suka dekat dia. Alright? Kalau kita broadcast dia message, saya suka kat anda. Saya suka kat awak contohnya kan. Saya suka kat awak. Tak apa ni, tak ada spesifik. Alright? So resume yang mampu memberi impak yang tinggi adalah apabila pembaca resume itu, contohnya HR KFC rasa macam resume itu memang khas ditunjukkan kepada mereka. Barulah mereka ni akan rasa macam, memang ni lah yang orang yang kita cari sebenarnya. Dia akan rasa macam tu. Okey, dia akan rasa macam tu. Sebab tu, one resume does not fit for all. Tapi, tak bermaksud anda nak kena ubah semua sekali. Sebab tu adalah penting, saya tekankan tadi, anda nak kena buat resume masterpiece dulu. Sebab bila anda dah nak convert kepada, okey, katakanlah anda dah siap masterpiece resume. Anda dah siap dah resume masterpiece ni. Okey, next. Cari kerja. Cari kerja apa semua. Resume masterpiece ni adalah berdasarkan common ataupun basic information yang diperlukan untuk anda apply kerja. So the basic information semua dah ada dalam anda punya masterpiece. The next step is that you cari kerja dekat mana, katakanlah nak kerja dekat Jekyll, Bangi. Okay, nak kerja dekat Jekyll sebagai store manager. Alright, so baca description dia sebagai store manager ni nak yang macam mana. Okay, so anda tengok anda punya masterpiece, anda craftkan daripada masterpiece anda tu mengikut apa yang HR Jekyll nak baca. Okay, so kalau bila kita buat satu resume khas untuk orang yang nak tengok, nak baca resume kita, maka peluang untuk kita bila kita apply kerja akan jadi lebih tinggi. Okay, boleh faham setakat ni? Kalau faham, berikan tangan pada saya. Alright, very good. Okay, kalau faham, berikan tangan. Okay, very good. Nice. Syahira. Okay, Nur Adila. Okay, user. User ni sebenarnya boleh tukar nama okay. Lagi. Nurul Atikah, ada Nurul Atikah? Okay, good. Alright, so kalau faham setakat ni, alhamdulillah. So faham one resume does not fit for all. Tapi anda dah ada masterpiece. So bila ada masterpiece ni, anda dah tak pening kepala dah. The next step is that you cari je kerja kat mana you nak. And then the next step is that bila you dah cari, you dah berkenal, lah dekat company ABC ni. So anda dah baca details berkenaan dengan company tu, siapakah mereka yang mereka perlukan, okay, calon yang macam mana yang mereka perlukan. So anda craftkan resume anda spesifik kepada apa yang mereka nak. Tapi informasinya semua dah ada dalam masterpiece resume tu. Okay, anda dah tak pening kepala dah, nak kena fikir, anda nak kena adjust ayat dia sikit, nak kena masukkan keyword sikit, tu je. Sebab masterpiece tu dah ada dah. Sebab tu saya tekankan di awal kursus tu, saya tekankan dalam video saya untuk anda gunakan masterpiece tu dengan
dengan sebaiknya. Okey, tuliskan dengan sebaiknya sebab dia akan membantu anda. Dia akan membantu anda dan dalam masa yang sama anda pun tak rasa macam lost, kan? Macam lost. Tak tahu nak tulis apa, tak tahu nak buat macam mana. So anda pun takkan rasa macam tu. Okey. Alright. Next, tips yang kelima adalah, ni kalau kita tengok daripada resume structure. Resume structure, kalau kita tengok ni adalah resume structure. So, perkara-perkara yang perlu ada dalam resume anda adalah executive summary. Okay, executive summary ni seperti yang saya bagi tahu dalam siri lecture saya, dalam video saya yang telah anda ikuti, berbeza dengan dengan objektif, career objektif. Okay, sebab career objektif ni dia adalah tentang diri anda semata-mata. Okey, bagaimana executive summary ini adalah tentang diri anda dan juga bagaimana anda boleh benefitkan company yang anda nak minta tu. Okey, macam mana anda boleh bantu company tu. Alright, so tu adalah executive summary. Okey, next yang kedua, mesti nak kena personal biodata, nak kena ada, dan pastikan personal biodata ni tuan-tuan dan puan, adik-adik, maklumat-maklumat yang terlalu confidential jangan masukkan. Okey, yang terlalu confidential, yang IC number contohnya, alamat lengkap, tempat tinggal anda, okey. Nombor rumah tak perlu nak masukkan. Hanya masukkan jalan saja. Contohnya, Jalan Semarak 5, Bandar Baru Bangi. Cukup, tak perlu nak masukkan nombor rumah. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, adik-adik, takut kita punya resume ni dia tersalah sampai ke tangan orang yang tak sepatutnya. Sebab sekarang ni ramai scammer kan. Ramai yang fresh grad, ramai yang kena. Ramai yang mengadu dekat saya. Dia kata, tuan, saya 100 dah melayang. Sebab apa? Saya pergi satu company tu untuk apply jawatan sekian-sekian dan dia minta untuk yuran processing sebanyak RM100. Lepas tu saya pun bayarlah RM100. Lepas saya bayar RM100 tu, saya follow up apa semua tak ada dah. Nak call pun tak dapat dah. So dah kena scam dekat situ. Alright, so berhati-hati. Permohonan kerja yang sebenar dia tak ada sebarang fee pun yang terlibat. Okay, melainkan kalau Amir rasa macam nak kerja dekat Japan. So nak kerja dekat Jepun, memang akan ada yuran-yuran proses dia lah sebab dia akan ada ejen-ejen yang terlibat, yang Malaysia punya dengan yang Jepun punya ejen. So yang tu akan ada dia punya processing fee lah. Tapi nak kena pilih agensi pekerjaan yang betul-betul sahih, betul-betul legit, betul-betul yang memang bawa orang untuk pergi kerja dekat luar negara. Barulah boleh dipercayai. Alright, yang ketiga adalah working experience. Okay, working experience. Yang keempat, education background. Yang kelima, personal skills. Yang keenam, technical skills. Yang ketujuh, personal qualities. Kalau anda tengok personal qualities ni dalam mana-mana resume, tak ada. Kecuali kalau masuk kelas dengan saya, ada. Alright. So kalau tengok resume tu ada personal qualities, maksudnya dia pernah masuk kelas dengan saya. Alright. Sebab ni yang format yang saya buat sendiri, yang mana personal qualities ni, kenapa saya masukkan personal qualities? Sebab dia melambangkan daripada segi kita punya kepribadian kita. Okey, katakanlah saya letakkan personal qualities dalam resume saya, fun, humorous, loving, itu adalah personal quality saya. So bila orang baca saya punya personal qualities, fun, humorous, loving, apakah persepsi you bila you baca perkataan-perkataan macam tu? Menariklah ni Faiz ni, betul tak? Loving lah dia, fun lah dia. So dia menggambarkan kepribadian dia. Dalam masa yang sama dia membuatkan diri kita ni jadi lebih menarik. Diri kita jadi lebih menarik berbanding dengan orang-orang lain yang berada dekat luar sana. Okay? So jangan lupa untuk masukkan personal qualities. Yang ke-8, pictures. Yang ke-9, awards and achievement. Seperti yang saya ceritakan, awards and achievement tak semestinya nak kena ada sijil baru kita nak boleh masukkan. Tak semestinya. Apa saja awards secara peribadi yang kita pernah capai, kita boleh tulis. Okey, contohnya apa? Anda pergi hiking. Hiking kali pertama dekat Broga. Sebelum ni tak pernah lagi hiking kan. Tapi anda pergi hiking yang pertama kalinya dekat Broga. So anda dapat capai ke puncak Bukit Broga tu, anda rasa macam satu achievement.
Tapi pergi dengan kawan-kawan je. So ada orang bagi CJ tak macam tu. Nah, ambil CJ untuk kau. Berjaya daki Broga. Tak ada pun. Okay. Dapat piala ke? Tak ada pun. Tapi itu adalah anda punya achievement. Achievement diri anda. So boleh tulis ke tak? Boleh. Masukkan dalam anda punya resume. Okay. Sebab tu adalah anda punya achievement. Kita nak kena bangga dengan achievement, pencapaian kita adik-adik. Alright. Yang seterusnya, expected salary. Expected salary, always remember, nak kena letak dalam kurungan negotiable. Okay. Dan expected salary, bila bercakap tentang gaji juga adik-adik, dia bukan tentang gaji semata-mata. Bila kita nak nilaikan sama ada kita nak terima offer tu ataupun tidak, dia bukan bergantung kepada gaji semata-mata. Okay. Kita nak kena pertimbangkan daripada segi benefits yang kita dapat. Okay, packages. Bila biasanya kalau macam professional negotiator, macam saya, kalau orang interview saya, okay, dia offer gaji sekian-sekian, saya akan tanya, okay, then with this salary, what is my package? Apakah package saya? Oh, package dia akan jawab lah. Oh, you akan dapat medical benefits, you akan dapat medical allowance, car allowance, phone allowance, lagi housing allowance contohnya. So allowance tu saya akan dapat contohnya. Okay, so tu dinamakan sebagai package. Okay, so jangan kita hanya nilaikan pada gaji saja bila kita nak minta kerja. Bayangkan kerja yang kita dapat gaji 1,800 contohnya sebulan. Tapi on top of 1,800 package yang kita dapat, kita boleh claim medical, kita dapat car allowance 500 sebulan, kita dapat phone allowance 100 sebulan, kita dapat dental allowance. Dapat allowance ni berbaloi tak dengan gaji di 1,800? Berbaloi. Sebab banyak package, banyak benefits lain yang kita dapat. Alright? So always remember guys, jangan kita nilaikan pada gaji semata-mata, tapi nak kena tengok juga dari segi benefits. Benefits yang kita bakal dapat nanti. Alright, dan juga yang ke-11 adalah reference. Okay, reference. So ni adalah konten dalam resume. Okay, konten dalam resume dan sepatutnya ada dalam resume anda. Alright. So okay, setakat ni okay guys? Okay tak? Alright, good. Okay, good. Okay. Alright. So kalau okay, saya teruskan dengan yang seterusnya. Tips yang kelima, ni adalah job hunting apps. Ni adalah aplikasi-aplikasi yang perlu ada dalam phone anda. Okay, aplikasi-aplikasi yang perlu ada dalam phone anda. Kalau anda masih ingat, gambar ni pernah dia diviralkan dekat media sosial pun ada juga. So sebenarnya ni adalah gambar screenshot phone saya sebenarnya ni. Okay, tak siapa yang ambil saya punya ni kan. So dia orang viralkan, tapi tak apalah, dia untuk manfaat semua orang. So, tak apa, nak viral lah. Supaya semua orang dapat tahu. Ni adalah antara job search engine yang berada, yang saya kira reliable, yang boleh diambil kira. Okay? Yang boleh diambil kira. So, antara yang favorite kegunaan yang saya gunakan adalah LinkedIn dan juga Glassdoor. Okay? LinkedIn dan juga Glassdoor. LinkedIn dan Glassdoor ni memang pada saya sangat-sangat bagus lah. Okay, sangat-sangat bagus. LinkedIn, anda boleh build the network dengan orang-orang besar dalam company-company yang terdapat dalam Malaysia ni. Dan Glassdoor ni, dia ada, kenapa saya kata reliable? Sebab Glassdoor ni, kalau macam contohnya kalau ada syarikat yang nak iklankan jawatan kosong, dia memang nak kena, dia punya verification tu dia memang sangat ketat. So maksudnya, sangat mustahil untuk scammer masuk iklankan dia punya iklan dekat situ, dekat Glassdoor. Tapi kalau macam dekat JobStreet, mudah untuk orang masuk. Dekat FastJob pun mudah. Maksudnya untuk scammer masuk iklankan dia jawatan kosong untuk apa ni, menantikan, orang kata scammer, untuk menantikan siapakah dia punya mangsa-mangsa di kalangan student ni. Alright. Tapi kalau setakat ni Glassdoor adalah dia punya security dia daripada segi orang kata verification dia tu sangat-sangat ketat lah. So dia boleh, orang kata kalau jawatan yang diiklan kat situ, kita boleh percaya lah. Boleh percaya. Okay, begitu juga dengan LinkedIn.
Okay. So kalau anda nak cari kerja dekat luar negara pun, anda boleh pergi ke Glassdoor, boleh pergi ke LinkedIn dan juga Monster Job. Itu adalah antara job search engine yang anda boleh gunakan untuk search kerja dekat luar negara. Kalau rasa macam nak kerja dekat Malaysia, dekat Fast Job ada, Jobstreet banyak, Jora, Jobs in Malaysia dan juga Indeed. Indeed. Yang dekat sini ni huruf I ni adalah Indeed. Okay, Indeed. Okay, so itu adalah antara job search application. Ada lagi yang sedang naik sekarang ni, macam contohnya Whoop ada, alright. Whoop ada, saya masih lagi tengah tengok daripada segi dia orang punya aplikasi sejauh mana kebesanan, dan tengok daripada segi position yang ditawarkan. Okay, position yang ditawarkan tu, dia punya peringkat dekat mana? Entry level ke, middle level ke, ataupun upper level. Alright, so saya masih lagi tengah study tengok dia punya application dia. Okay, so tu tips yang kelima. Yang keenam, be adaptable. Okay, be adaptable. Adik-adik, kenapa saya galakkan untuk be adaptable? Kita takkan dapat kerja kalau macam kita takkan dapat kerja yang memang tu adalah orang kata perfect, semuanya perfect, gaji besar, dekat dengan rumah, jalan kaki je contohnya, tu adalah impian semua orang, betul tak? Right? Nak gaji besar, nak sebelah rumah kalau boleh, kan? Pergi kerja jalan kaki je. So kita takkan dapat lah. Kalau dapat macam tu memang rezeki betul-betul lah, rezeki daripada Allah sungguh-sungguh lah. Alright? Tapi walaupun begitu, kita nak kena be adaptable. Maksudnya kita nak kena be adaptable dan kita nak kena pandai menyesuaikan diri. Okey, pandai menyesuaikan diri. Kita takkan dapat setengah-setengah company bila pergi kita duduk dengan bos gaji yang best. Okey, gaji memang lumayan lah kalau compare dengan kawan-kawan yang lain. Tapi bila kita masuk office je pening kepala. Pening kepala dengan bos kita contohnya. Okey, pening kepala dengan office mate kita contohnya. Tapi gaji okey, suasana kerja yang lain okey, cuma kita pening dengan bos kita je. Alright, so kita be adaptable. Kita nak kena sesuaikan diri. Tak apalah, gaji okey, kawan-kawan dekat office okey, suasana okey, dekat dengan rumah. Bos, setakat bos je yang buatkan pening kepala, apa hal sangatlah, tak apa. Boleh adapt dengan keadaan tu. Alright, so be adaptable. Kadang-kadang tak semua benda yang kita nak dalam kerja kita ni semua kita akan dapat. So kita nak kena adjust. Kita nak kena adjust diri kita, kita nak kena adjust daripada segi kita punya lifestyle kita dan sebagainya. Alright? Dan dalam masa yang sama, improve your emotional and social skills juga. Okay? Cabaran terbesar dalam kerja sekarang ni adalah cabaran emosi ya adik-adik. Tuan-tuan dan puan-puan, cabaran dari sudut emosi. Okay? Kerana emosi kita ni sangat rapuh dan boleh dicederakan oleh sesiapa sahaja di sekeliling kita. Hanya dengan macam tu je emosi kita boleh terguris, tercala dan sebagainya. So kita nak kena belajar macam mana untuk mantapkan daripada segi emosi kita. Alright, supaya kita dapat berhadapan dengan orang macam-macam jenis orang ni dengan cara yang lebih baik. Okay. So belajar untuk menguruskan emosi anda dengan baik dan belajar social skills yang sebetulnya, yang sebaiknya. Supaya apa? Supaya bila kita duduk di kalangan office mate kita, semuanya rasa senang, rasa tenang dengan kita. Okay, so itu adalah be adaptable. Yang ketujuh, alright, yang ketujuh, expand your connection. Okay, expand your connection. Semalam saya ada tanya sama adakah di kalangan peserta-peserta yang sedang mengikuti latihan industri sekarang ni, alright. So, kalau anda adalah salah seorang yang mengikuti latihan industri sekarang ni, adalah penting untuk anda jaga connection anda dengan tempat latihan industri itu. Okay, jaga connection anda dengan tempat latihan industri itu. Okay, tak semestinya kalau anda jaga tu, nanti bila anda grad, anda akan dapat kerja dekat situ. Tak semestinya. Okay, tapi connection anda tu mungkin dia dapat informasi tertentu, dia kata, Amir, Hadri, I dengar ada jawatan kosong dekat company sekian-sekian. You tak nak cuba?
Alright. So because you jaga, you expand you punya connection dekat tempat LI you, you akan dapat lebih ramai kawan dan lebih banyak informasi-informasi yang saya kira dia adalah informasi-informasi yang invisible job vacancy information. Okay. Invisible job vacancy information ni adalah maklumat jawatan yang orang luar tak tahu, tapi orang dalam je yang tahu. Alright, so kalau macam kita expand kita punya connection, ramai kawan dekat KPM ada, dekat mana lagi? Dekat company Sandabi ada, dekat KFC ada, dekat mana lagi? Alright, so bila kita expand connection, bila ada informasi-informasi dalaman, company aku sekarang ni ada buka ni, ada kekosongan sekarang ni. Kalau nak apply sekarang sebelum dia announce dekat luar. Okay, so tu adalah informasi-informasi invisible. Okay, yang ramai yang kat luar sana yang tak tahu tentang informasi invisible job vacancy ni. Okay, so pay attention on this invisible job vacancy information melalui anda punya connection. Sebab tu anda nak kena expand your connection. Okay, expand your connection. Kenapa saya panggil untuk live pada hari ini dengan adik-adik? Supaya adik-adik boleh expand connection adik dengan saya. Okay, secara tak langsungnya saya dah kenal dengan Amir Akhtar. Okay, alright. Dengan Cik Hadri saya dah kenal. Okay, dengan Puan Munirah pun saya dah kenal. So, in case lah, in the future, sebab saya pun ada connection saya dengan HR, dengan managing director of the company, dengan CEO. So, kalau macam contohnya, CEO tu kadang-kadang WhatsApp saya, you tak ada ke candidates yang you boleh suggest dekat I? You nak candidates macam mana? Bla 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 sekian. Oh, saya ada. Amir Akhtar. Nanti sekejap lagi saya bagi you dia punya contact number dekat you. Simple. Alright? Orang tu terus contact anda. Okay, Amir Akhtar, you send in your resume. I dapat recommendation daripada Tuan Nik Faiz. Simple je. Okay? Boleh dapat kerja macam tu saja tuan-tuan dan puan. Okay, so expand your connection dan jaga connection. Pastikan connection tu adalah connection yang baik, positif. Okay, positive connection. Alright. Yang seterusnya, yang ke-8 adalah social media dan juga digital dirt. Alright. Social media dan juga digital dirt. Pastikan adik-adik anda bersih daripada segala kekotoran media sosial. Okay, kekotoran media sosial ni macam mana? Kadang-kadang biasalah kita, kawan-kawan kita kalau ada yang nakal-nakal kan, dia suka tag nama kita dekat posting yang bukan-bukan. Alright. So, make sure you untag yourself dekat posting yang tak apa-apa tu. Alright. Sebab orang kata zaman sekarang ni hiring manager dia suka stalker. Bila dia ada masa dia akan stalk. Dia akan cari. Dia akan Google nama anda dan sebagainya. So tengok anda dekat mana. Oh, okay. Ada dekat Facebook. So, oh, okay. So macam contohnya katakanlah hiring manager tu Google nama Nurul Atikah. Google nama Nurul Atikah, tengok dekat mana Nurul Atikah. Oh, Nurul Atikah ada FB rupanya. So dia akan pergi dekat FB Nurul Atikah, dia akan stalk dekat situ. Dia akan tengok macam mana Nurul Atikah ni. Dia follow postingnya macam mana. Komen-komen dia tu macam mana, positif ke, berbau hasutan ke, berbau negatif ke. Alright, so you have to clean up you punya social media sebelum you apply for jobs. Okay, sebab ramai yang tak tahu, ramai kadang-kadang fikir, kenapa aku susah nak dapat kerja? So salah satu daripada sebabnya adalah sebab dia punya, orang kata mungkin nama dia tu dah sedikit sebanyak tercemar sikit dekat dunia digital. Alright, tak puas hati dengan orang tu, komen. Okay, so nak kena pastikan benda-benda tu anda nak kena bersihkan. Jangan orang kata jangan biarkan dia boleh mengganggu daripada segi value. You punya self value tu akan jatuh bila ada digital dirt ni. Okay. Alright. Yang seterusnya interview. Okay, tips tentang interview. Adik-adik ada pre-interview session, ada present, ada juga ada post. Pre ni sebelum interview. Apakah persediaan-persediaan yang perlu dibuat untuk interview? Pastikan anda persiapkan diri dengan keperluan untuk interview. Alright, pastikan anda persiapkan diri. Contohnya pre-interview ni macam mana? Nak kena jaga daripada segi kesihatan, nak kena jaga daripada segi, kalau macam contohnya perlukan persiapan, nak kena photo state
sertifikat ke apa semua ke, tu semua adalah pre-interview. Maksudnya persediaan sebelum anda pergi ke temuduga. Okey. Dan salah satu daripada perkara penting dalam interview ni, apabila dalam pre-interview punya orang kata practice ni, dalam pre-interview punya practice ni adalah saya suka galakkan student-student saya kalau ada interview pergi awal. Okay, at least 30 minit awal. Awal 30 minit tak apa, kita kena tunggu orang tak apa. Jangan bagi bakal majikan kita yang kena tunggu kita. Yang tu tak cantik. Okay, so pergi awal 30 minit. Oi, awalnya tuan. Ya, awal. Okay, kalau macam contohnya, kalau macam lelaki, pergi-pergi tu kadang-kadang saya jumpa ada yang pergi interview dengan saya, kadang-kadang masuk dalam office saya, helmet belum sempat buka lagi. Dengan helmet masuk dalam office saya kan. Alright, so saya kata, minta maaf, saya tak ada order pizza, Domino semua tak ada. Tak tuan, saya datang untuk interview. Alright, so pastikan anda boleh dandan diri anda kan, sikat rambut ke apa ke. Kalau wanita lagilah kan, nak kena betulkan tudung. Okey, nak kena tacap-tacap makeup sikit yang mana yang dah terkena air hujan mungkin kan. On the way tadi hujan. Pergi pula dengan motor. So nak kena tacap sikit makeup yang dah basah dan sebagainya. Alright, so sebab tu saya kata 30 minit awal mesti nak kena sampai ke tempat temuduga. So sebelum interview tu nak kena recce dah dulu, nak kena tengok, nak kena check location, pergi dulu buat ziarah dulu, tengok kat kawasan ni, okey senang, boleh pergi dengan public transport tak, Grab hantar atau tak, kita pergi kat sini. Alright, saya selalu juga kalau ada program-program tertentu dekat KL, kadang-kadang bila pagi baru saya cari Grab tu, kadang-kadang bila dapat, minta maaf, kita tak pergi KL. Dalam waktu sekarang kita tak pergi KL. Peak hour, tak boleh. So ada juga macam tu. Tu memang orang kata salah saya lah kan. Kadang-kadang bila start kereta tu tak nak hidup pula kan. Alright, so terpaksa cari Grab. Tapi macam tu lah dia punya ni. So buat persediaan awal. Okay, on the present day of the interview, selalu saya galakkan adik-adik selalu buat baik. Kita nak pergi interview ni, nak keluar rumah daripada interview ni, nak pergi interview ni, keluar rumah, mak saya nak pergi interview, mak doakan saya, ayah saya nak pergi interview, doakan saya. Jumpa dengan adik, jumpa dengan kakak kita pun, bang, kak, saya nak pergi interview ni, doakan saya. So minta orang doakan kita. Singgah sekejap tepi jalan beli nasi lemak dengan makcik nasi lemak, makcik, saya nak pergi interview hari ni, makcik, doakan saya. Okey, makcik tambah nasi lebih sikit untuk kau. Bagi power sikit interview kau hari ni. Contoh. Alright. So kita minta doa dengan orang-orang yang sekeliling kita dan kita harus berbuat baik dengan semua orang. Tak kira lah, tak kisahlah siapa sekalipun, even orang tu Pak Gad yang jaga pintu pagar company tu pun buat baik dengan makcik cleaner yang tengah cuci, tengah mop tangga tempat office yang kita nak pergi interview pun kita nak kena buat baik. Jangan kita berlaku sombong. Alright, jangan kita berlaku sombong. Sebab kita tak nak orang kata kesombongan tu berbalik semula kepada kita. Kita tak nak macam tu. Kita nak everything that day, pada hari interview kita tu semuanya berlaku perkara yang baik-baik, semua yang senang-senang untuk kita. Alright. Dan post interview adalah selalu saya ingatkan kepada pelajar-pelajar saya adalah supaya mereka ni membuat follow up. Mesti nak kena buat follow up. Alright, follow up macam mana tuan dengan saya punya permohonan hari tu, dengan keputusan temuduga hari tu okey ke tak? Okey, ada berita yang positif ke? Ataupun macam mana, adakah saya disenaraikan untuk interview kali kedua dan sebagainya. So kena follow up. Alright? Kena follow up. Dan biasanya company ni bila kita nak follow up, dia kata tak apa. Nanti bila dah keluar keputusan kita akan call you. Tak apa Amir Akhtar, jangan susah-susah. Kita akan call Amir nanti bila kita dah dapat keputusan. Itulah puan, saya seboleh-bolehnya memang macam itulah saya nak. Tapi masalahnya saya sekarang ni tengah buat part time dekat kedai, dekat ada satu kedai ni. So saya tak boleh nak pegang phone. Jadi saya takut saya terlepas call daripada pihak puan. So adalah baik untuk saya call pihak puan. So puan bagi tahu je bila untuk saya tarikh follow up. So minta tarikh dia, okey kalau macam tu Amir call lah dalam lebih kurang 2 minggu lagi lebih kurang 18 hari bulannya puan. Ya. So 18 hari bulan call. Follow up, tanya. Okey, jangan lepas habis interview dia senyap, kita pun senyap juga. Jangan macam tu.
Okey, kadang-kadang biasalah company ni, HR ni dia bila dah terlalu banyak sangat kerja nak kena buat, kadang-kadang dia lupa. So dengan call daripada anda tu dia akan membuatkan HR tu macam, oh you lah, lupalah. Lupalah, candidate ni macam mana? Dia akan, bila you call baru dia akan kelam kabut sikit. Nak dapatkan keputusan dan sebagainya. Alright. So tu tip yang ke-9. Okay, ni adalah antara popular interview question. Okay, T-May. Okay, tell me about yourself. What is your biggest weaknesses? Alright, ni saya just share dengan anda. Kerana apa? Kerana di akhir sesi ni nanti, saya akan minta anda untuk, kalau sesiapa yang nak contoh soalan dan juga cadangan jawapan temuduga daripada saya akan bagi secara percuma. Tapi ada syarat. Nak kena tulis review berkenaan dengan program ni dulu. Dan lepas tu kita akan emailkan kepada anda contoh soalan dan juga cadangan jawapan temuduga secara percuma. Yang tu kalau dekat luar kita jual kat luar. Okay, it's for sale. Tapi untuk anda pelajar-pelajar nak dapat, senang je, kena tulis review berkenaan dengan KDEX yang anda ikuti, kelas KDEX nanti. So anda tulis review tu dekat website KDEX nanti. Alright. Why do you think we should recruit you? Yang keempat, how can you contribute to this company? Ini adalah antara soalan-soalan yang biasanya yang akan ditanya. Okay. So selain daripada soalan ni, soalan yang saya kira FBI question, killer question ni, contohnya, have you ever been promoted? Okay. So biasanya soalan-soalan ni adalah soalan yang contohnya, have you ever been promoted ni bukan dia nak tahu sangat anda ni pernah naik pangkat ke tak. Tapi psikologinya macam ni. Bila seseorang tu naik pangkat, of course seseorang tu perform dalam kerja dia, betul tak? Okay, so kalau yang tak perform memang tak akan naik pangkat. So kalau ditanya, have you ever been promoted? No, I never been promoted. So maksudnya dia ni adalah seorang yang tak perform. So dia tanya soalan lain tapi dia nak tahu maklumat yang lain. So tu saya panggil dia sebagai FBI question. So kalau macam kita sebagai seorang yang naif, bila kita jawab tu kita tak tahu psikologi di sebalik soalan tu, kita mungkin akan terperangkap dengan soalan-soalan yang tertentu. Okay, is this the same job scope as per your previous company? Adakah ni kerja yang sama seperti company yang lepas? Yes, it's the same. Contohnya kita jawab, yes, it's the same. So maksudnya kita ni bukan seorang yang suka mencuba sesuatu yang baru. Kita ni sebenarnya orang yang nak benda yang sama je. Okay. So itu adalah psikologi untuk soalan yang kedua. Yang ketiga, are you committed to any continuous learning? So far no. Kalau contohnya kan, kalau biasa kita jawab so far no, so maksudnya kita ni bukan jenis seseorang yang sentiasa nak develop diri kita. Okay. So itu adalah psikologi di sebalik soalan-soalan yang saya kira dia adalah soalan FBI lah, FBI question. What do you like about this company and what do you want to change? Ni soalan berkenaan dengan orang kata kemahiran kita berfikir dan juga dia nak tanya daripada segi kita punya idea kita. Okay, idea kita nak tahu macam mana idea kita ni okey ke tak, ataupun dia nak tahu adakah kita ni betul-betul kenal ke tak company tu. Okay, kalau orang yang betul-betul kenal mungkin dia ada cadangan penambahbaikan. Right? Actually, I think this company is perfect for me to work with, and if I were given a chance to add something within this company, I would love to add a canteen whereby the staff can go there and have the light meal, light breakfast, and then they don't have to go outside of the company to look for food, contohnya, right? So, boleh. Ini adalah contoh FBI question. Dan yang ke-10 adalah upgrade yourself. Be rational to the industry all the time. Disebabkan pandemik COVID ni, tuan-tuan dan puan, adik-adik, landscape pekerjaan dia berubah secara drastik. Okay, landscape pekerjaan dia berubah secara drastik. Tengok macam contohnya kita punya session pada hari ini. Okay, session kita pada hari ini. Kalau sebelum ni, bila program saya akan pergi ke tempat, saya akan berjumpa dengan adik-adik dan saya akan spend masa jawab soalan, jawab Q&A, kan,
review resume dan sebagainya. Tapi disebabkan pandemik ni telah mengubah kita untuk kita berjumpa secara reality, macam virtual reality macam ni. Alright, masih lagi secara live tapi secara virtual reality. Okay, so upgrade yourself and be rational to the industry. Hanya orang yang rational kepada industri akan kekal dalam industri. Okay, so always upgrade yourself. Kalau sebelum ni tak reti nak buat video, tak reti nak main media sosial dan sebagainya, mulai daripada hari ni pandaikan diri untuk buat perkara-perkara tu. Sebelum ni tak pandai pun nak guna aplikasi software Canva, nak buat simple grafik pun tak pandai, mahirkan diri. Okay, mahirkan diri. Then be rational to the industry all the time. Okay, yang ke-11, plan ahead. Okay, plan ahead. Contohnya, bila anda dah dapat kerja dekat satu-satu tempat, jangan duduk bersenang lena, relax. Aku dah jumpa kerja aku. Okay, relax lah. So, resume dah entah ke mana, masterpiece pun dah entah ke mana dah. Alright, semua dah di let go ke tepi. Alright, so plan ahead. Always plan ahead. Bila anda dah masuk kerja, dah dapat kerja, alhamdulillah dah masuk kerja. So, what's next? Okay, sekarang ni masuk sebagai executive 1. So, plan, bila aku nak jadi executive 2 ni? Dalam masa 3 tahun? Dalam masa 2 tahun? Alright, so kalau aku dalam masa 2 tahun tak dapat jadi executive 2 lagi, dekat company yang sama, cari company lain. Contohnya. Alright, so always plan ahead. Sebab kalau bila kita kerja dengan syarikat swasta ni, kena macam tu lah. Alright, nak lompat tangga gaji dengan lebih luas. Dia punya lompatan dia tu memang nak kena tukar-tukar company. Alright, kalau macam contohnya kerja kerajaan, memang dah ada dia punya jadual gaji dah. Anda tak perlu risau. Okay, tahun tertentu ni akan naik gaji. Alright, tapi kalau kerja swasta, kalau selagi mana anda duduk macam tu, gaji anda pun akan stay macam tu je. Alright, saya pernah jumpa orang yang dah 10 tahun, gaji 1,800, 10 tahun memang 1,800 je gaji dia. Dia tak buat apa-apa. Alright, tak ada improvement. That's why saya sarankan kepada adik-adik, bila dah dapat kerja dekat satu tempat, start to plan ahead. What's next? Dah dapat kerja sebagai executive 2. Okay, what's next? Okay, sampailah anda dapat jawatan-jawatan yang anda inginkan. Contohnya manager, senior manager. So kalau dekat manager, senior manager tu masih lagi rasa macam nak achieve something even more bigger, then plan ahead. Okay, so always plan ahead. Jangan cepat merasa selesa dengan pekerjaan yang kita dapat. Sebab diri kita ni tuan-tuan dan puan, adik-adik, kita mampu untuk capai sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita capai sekarang. All that needed is kita punya action je. Right? So, itu adalah yang ke-11. Yang ke-12, launch your job search campaign. Okay? Kalau orang politik, dia pun ada campaign dia, campaign pilihan raya dia, berapa hari dia akan buat. So, sama juga macam kita pun nak kena set time kita. Okay, berapa lama kita nak buat job search ni? Alright, berapa lama? Contohnya, Deva nak buat job search campaign. Katakanlah Deva rasa I nak buat job search selama 2 minggu. 2 minggu tu I akan buka internet, akan cari je kerja-kerja apa dan I akan listkan. Okay, so 2 minggu seterusnya I akan buat resume berdasarkan job search yang I dah cari. Alright. 2 minggu seterusnya I akan hantar all the resume kepada company yang I dah search tu. Alright. So nak kena ada campaign, nak kena ada timeline. Alright. Sebab tu saya ingatkan kepada student-student saya yang mana belum dapat kerja lagi, jangan letakkan dia punya title ataupun simbol atas kepala anda menganggur. Right? Sebab menganggur tu adalah satu terms yang sangat negatif pada saya dan tidak harus digunakan oleh sesiapa sekalipun. Walaupun mungkin ada pakcik kita datang rumah, makcik kita datang rumah, kau dah belajar habis dah habis belajar Amir sekarang ni kerja kat mana? Jangan kerja, tak adalah Pak Long, Amir duduk rumah menganggur je ni. Jangan jawab macam tu. Alright, tak ada Pak Long. Sekarang ni Amir kerja, mencari kerja.
Bagi Pak Long pening sikit. Alright. So jawab kerja mencari kerja. Okay, jangan jawab oh tengah menganggur, tengah tak ada buat apa sekarang ni. Alright. So launch your job search campaign dan setkan timeline you. Adakan timeline sendiri untuk anda cari kerja. Contohnya macam ni. Alright. So bila anda buat job search, bila anda dah mula cari kerja, actually anda dah 10%. 10% dah. Anda punya usaha tu dah 10%. You always have to remember that. Bila kita dah start buka laptop, kita dah start seek, bila kita dah start orang kata search for job tu, kita dah 10% almost there. Bila kita dah mula untuk prepare kita punya resume, CV dan sebagainya, kita dah 30% there. Alright, bila kita being called for the interview, kita dah 50%. First interview, we are 70%, dah dekat sangat dah. Dah masuk interview yang kedua, 90%. 90% ni kalau dapat interview, second interview tu, it's like macam you punya kaki tu dah sebelah dah masuk dalam company tu dah. Alright. So bila you dapat offer letter, it's like 100% you dah dapat kerja tu. So always have that in mind. Okay. That you are almost there. Anda dah dekat dah ni, dah hampir dah ni. Supaya kita tak cepat untuk berputus asa. Okay. Boleh? Dan tips yang ke-13, look for me. Cari saya. Right? Whenever you have problems, kalau ada cabaran, macam, you know, cabaran nak dapatkan kerja, ada apply, tak dapat, cari saya. Okay? Cari saya. Dan channel saya, channel YouTube saya, Coach Nick Faiz, anda boleh subscribe dan saya actively share dekat sana. Even kita punya video hari ni pun saya akan share dekat sana juga nanti. Alright, so saya actively share tentang kerjaya, maklumat-maklumat terkini. So anda boleh dapatkan maklumat-maklumat terkini dekat sana nanti. Alright. So setakat ni saya open question and answer. Soalan, kalau ada soalan di kalangan anda, adik-adik, tuan-tuan dan puan. Siapa saja nak tanya soalan, boleh. Tanya je, nak tanya apa. Deva nak tanya ke, Nur Haslinda nak tanya ke, Nur Syahira nak tanya ke, tanya je. Khairiah, Siti Nur Adila, Saiful Anwar nak tanya ke, boleh. Nurul Atikah, alright, Karunisa, Nur Atirah nak tanya, boleh. Silakan untuk tanya. Tak ada masalah. Tanya je. Kalau rasa macam segan-segan nak tanya secara live, boleh type kat situ. Type dekat apa nama ni chat kita, okay? Type dekat chat, nanti saya akan jawab. Saya akan jawab secara lisan. Okay, so this is your time. Tanya saja apa soalan yang anda nak tanya, session semalam ke, kalau ada apa yang tak faham ke tentang video dengan video yang saya share dengan anda, kelas online tu, boleh tanya. So setakat ni boleh saya tahu berapa ramai yang berjaya menyiapkan mungkin 50%, more than 50% daripada you punya resume masterpiece. Berapa ramai yang dapat menyiapkan 50%, more than 50% resume masterpiece? Kalau ada, bagi tangan dekat saya. Kalau tak ada tu, alright, very good, Amir. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang berjaya menyiapkan? Tak siapkan semua pun tak apa. Dapat siapkan 50% pun is already good enough for you. Ada tak? Okay, so Amir seorang je yang bagi tanda ni. So meaning that Amir seorang sajalah kot, ya. Ataupun mungkin ada lagi tapi mungkin malu-malu nak tanya dengan nak ni. Alright, so any question guys? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tulis je dekat situ, dekat bawah. Apa saja nak tanya. Alright, jangan anggap saya ni orang lain, tapi saya biasa kalau saya buat program, saya akan anggap diri saya ni sebagai big brother, abang besar. Abang besar.
So bila Big Brother ni kadang-kadang bila pergi program orang akan panggil saya Abang Faiz pun ada. So it's okay. I'm okay. I'm good. Saya okay nak panggil Abang Faiz pun boleh. Right? So I'm your big brother. Setakat mana yang big brother anda ni boleh tolong, kan? Setakat mana yang abang besar boleh tolong, abang akan tolong. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Terus saya jawab. Ada tak soalan? Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Oh, boleh. Okey. Saya nak tanya soalan macam kalau contoh kan kita memang kalau nak cari kerja tu kan kita first kita kena search company dulu and then kita kena research dulu kan. Betul. Lepas tu bila macam kita apply company tu, adakah kita apply banyak-banyak company untuk cari kerja ke macam mana sebenarnya? Spesifik. Amir kena spesifik. Bila contohnya Amir apply katakanlah search company A. So bila Amir dah search company A, tengok daripada segi keperluan, requirements company A. Alright, so Amir craftkan, ambil Amir punya template tadi, craftkan mengikut apa yang company A nak. Okey, katakanlah dalam senarai Amir punya personal skills tu, Amir buat personal skills communication tu dekat bahagian bawah. Tapi company tu nak personal skills yang utama, so Amir ubah letak kat atas. Faham? Alright. Bila Amir senaraikan contohnya company B dia nak leadership skills yang utama, tapi dalam senarai masterpiece yang Amir buat tu, Amir letak leadership skills tu nombor yang ke-5 ke-6. So Amir ubah dalam resume untuk hantarkan company B tu, letak leadership skill yang paling atas. Alright, so kita craftkan, kita modify ikut kepada keperluan company yang kita nak apply tu. Boleh? Faham ke? Faham. Alright. So ada siapa lagi nak tanya? Very good question, Amir. Alright, Siti Nur Adila. Untuk bahagian killer question dalam video dekat website ada soalan, what would you like to ask me? Apakah contoh soalan yang boleh ditanya kepada interviewer? Okay, very good. Nice question, Nur Adila. Alright, dia macam ni. Dia akan ada soalan yang majikan akan tanya. Dia adalah macam soalan penutup lah. Okay, soalan penutup. Last sekali, okay, Nur Adila, what would you like to ask me? Is there anything that you would like to ask me? Commonly, biasanya, kita ni akan jawab macam mana? Oh, saya tak ada apa nak tanya. Tu biasa, kita akan jawab macam tu. Tapi kita nak kena jadi calon yang different, betul tak? Okay, calon yang unik. Right? So macam mana nak jadi unik? Kita tanya saja soalan yang berkaitan dengan contohnya lah. Soalan-soalan yang bijak sikit lah kalau tanya kan. Alright, kita mungkin boleh tanya, is it okay if afterwards, after we finish this interview, that can you show me around where would my workstation be if I were offer to work with this company? Boleh tak tunjuk dekat mana tempat kerja saya kalau saya ni di offer untuk apa ni kerja di company ni? Tanya aje. Okey, sebab dia dah tanya, ada apa-apa nak tanya, betul tak? So kita tanya dia balik, boleh tak? So biasanya kalau dia tak ada apa-apa, dia akan kata okey, boleh. Sekejap lagi staff saya akan bawa you pusing dekat bawah. Kalau you diterima kerja, you akan ni lah you punya department you. Alright. So saya pernah buat macam tu. Saya cakap ni sebab saya pernah buat. Alright. So bila saya tanya macam tu, saya dibawa oleh bos tu, bila saya turun kepada company tu. So bila turun tu, saya pun macam, hi, hello everyone. Kan, spontan je, hi, Assalamualaikum, apa khabar? Oh, orang pun semua tengok, angkat tangan, ada yang angkat tangan, ada yang macam ni pun ada, kan, tunjuk macam ni pun ada. Right? So, dia somehow menunjukkan bahawa kita ni easy going dengan orang kata bakal office mate kita. Okay, dia akan menunjukkan macam, weh, okey lah Muhammad ni.
Tadi dalam interview nampak macam kaku juga, tapi bila turun tengok okey lah. Alright, so dia memberikan satu perspektif yang baru berkenaan dengan diri kita. Alright, dia memberi perspektif baru berkenaan dengan diri kita. Dan saya pernah buat macam tu. Saya pernah bawa orang kata calon turun bawah, ni kalau you diterima kerja, ni adalah department you. Okay, so dia pun, hi everyone, my name is blah blah blah. Orang pun, oh hi. Alright, so dia pun bila calon tu dah balik, kan? So saya pun tanya dengan staff saya, macam mana korang rasa? Okey tak kalau dia jadi office mate korang? Okey bos, okey, dia nampak okey, kita suka kat dia tu. Kadang-kadang bukan saya yang buat keputusan, tapi office mate saya. Maksudnya anak-anak buah saya yang decide kan. Yang buat keputusan. Okey bos, boleh ambil tu calon tadi tu. Saya suka dekat dia, saya suka. Alright, bukan saya yang decide, tapi rakan-rakan office mate yang lain yang decide. Anak-anak buah saya, staff-staff saya yang decide. Alright. So sebab tu saya ingatkan tadi, bila kita pergi interview, kita kena buat baik dengan semua orang. Maksudnya dengan semua orang nak kena senyum. Even makcik cleaner pun kita nak kena senyum. Assalamualaikum makcik, banyak sampah hari ni ya, contohnya kan. Alright, so tegur je. Alright, be nice to everybody. Okay, be nice to everybody. So bila tanya soalan tu antara jawapan-jawapan ataupun soalan-soalan yang kita boleh tanyakan ya. Nur Adila, I hope it answers your punya question. Okay, dan tambahan untuk Nur Adila, soalan ni juga, okay, what would you like to ask me juga saya pernah gunakan untuk menukarkan situasi negatif saya punya interview kepada situasi yang lebih positif. Okay, contohnya macam mana? Saya pernah interview, biasalah kita ni fresh grad, all the information, fakta-fakta tu fresh lagi dalam kepala ni, betul tak? Alright, fakta-fakta semua kita masih lagi fresh. So bila kita bercakap, bila kita interview, bila informasi tu macam tak kena, tak betul, kita akan rasa macam, salah ni. Kan, sepatutnya macam ni. So bila kita berbahas, dia akan jadikan suasana interview tu macam tak berapa syok sikit. Alright, so tak berapa syok sikit. So saya gunakan peluang last, do you have anything to ask tu, untuk saya tukar situasi daripada positif kepada negatif. Macam mana saya tukar? Saya akan tanya dia, Nik Faiz, do you have anything to ask? Masa dia tanya tu pun macam muka tu macam tak puas hati. Alright, saya kata yes, I have this one thing that I want to ask you. Just the last question actually. How long have you been with this company, and what is most best thing or the sweetest memory since you've been here with this company? Dan apakah pengalaman yang paling best selama mana anda kerja dengan company ni? So, psikologi orang ni, bila dia cerita sesuatu yang best, kita lah, bila kita cerita sesuatu yang best, muka kita sedih ke muka ceria? Ceria, betul tak? Okay, so muka dia yang macam tak puas hati dengan saya pun bertukar jadi muka ceria. Pengalaman saya yang best terus jadi tukar muka. Alright. So kita nak kena pandai juga daripada segi psikologi untuk try to turn things around. Okay, turn things around. So, bila tanya, apakah pengalaman? Pengalaman best saya masa annual dinner tu saya pakai suit Iron Man. Dia pakai suit Iron Man, walaupun kita tengok badan dia tu suit Iron Man pun tak muat nak masuk tu kan. Tapi kita tengok, Iron Man lah. So akan ada lagi tak peluang untuk tu? I think this year, mostly this year akan buat the same team, Avengers punya team. I'm looking forward to that. So interview tu dia habis dengan aman, dengan peace, dengan senyuman dua-dua belah pihak. Alright, understand? Faham kan? Alright. So kita ada soalan daripada Nur Haslinda. Jika majikan tanya, are you mobile? Okay, kita patut berikan jawapan positif or negatif, sedangkan kita memang tak mobile atas alasan-alasan tertentu. Alright. So be honest with the company. Alright, kalau macam contohnya kata, are you mobile? Kalau kita tak mobile dan kita jawab kita tak mobile. Well sir, for the time being, I'm not mobile.
Okay, I'm not mobile contohnya. Okay, kalau ditanya why do you say so? So kita bagi alasan-alasan kita. So katakanlah kita cakap kita ni tak mobile sebab kita ni tak ada ni, kekurangan ni, tak ada peralatan ke, tak ada tools ke, dia kata, oh, no worry about that. Okay, the tools kita akan sediakan. Alright, so kita kena be honest with the company. Jangan orang kata nak berselindung, jangan. Alright, kita nak kena be honest. Kalau kita tak mobile, jawab je tak mobile. Alright. Alright, ada lagi soalan? Sesiapa lagi nak tanya soalan dengan saya? Okay, so Nur Haslinda, adakah saya menjawab soalan anda? Company tersebut memang banyak branch. Okay, memang banyak branch. Yep. Memang akan ada company-company yang katakanlah interview dekat KLCC. Tapi dia nak pakai orang dekat Johor contohnya, dekat Johor Bahru. Okay, so usually dia akan tanya dulu, are you willing to be relocate? Relocate to where? Tanya dulu. Alright, sebab kita nak kena ingat satu perkara yang kita nak kena tanam dalam kepala kita, bahawa interview adalah satu ruang di mana ianya adalah untuk kita kenal majikan kita dengan lebih lanjut dan majikan kita pun nak kenal kita dengan lebih lanjut. That's it. So bila kita tahu bahawa interview tu tujuan dia adalah untuk tu, maka kita akan rasa lebih okey dan lebih orang kata macam tak rasa macam tertekan dan sebagainya. Okay? So nak kena ingat, interview adalah satu ruang untuk anda kenal company dan company kenal anda dengan lebih baik. That's it. Tak perlu nak takut, tak perlu nak risau, tak perlu nak rasa gabra ke. No need. Okay? As long as you belum lagi bergelar staff mereka, dia orang tak boleh nak arah-arah you kan apa-apa. Cuma kalau ada berbentuk arahan, tu adalah ujian untuk anda. Contohnya, ada satu interview dengan syarikat penerbangan, salah satu daripada syarikat penerbangan yang pernah kita conduct. Masuk interview, kita akan bagi satu uniform untuk pramugara-pramugari. Okay, yang datang masuk tu pramugari tu dia dah pakai dah cantik dah. Alright, kita pun bagi uniform nah. Please change to this uniform. Lepas tu dia refuse, dia kata saya tak nak. Saya dah dandan elok, rambut dah set betul-betul ni kan. Tak nak. Nanti kacau rambut nanti. Alright, just a small punya arahan pun tak boleh nak ikut. So that candidate kita tak pasal tolak tepi. Alright, so kalau ada arahan-arahan tertentu macam contohnya, okay, boleh tak tukar baju uniform ni. Sebab kadang-kadang, yelah macam contohnya syarikat penerbangan kan. Bila interview, dia nak tengok macam mana rupa you berpakaian sebagai pramugara-pramugari. Sebab kalau you pakai biasa, dia tak boleh nak bayangkan. Tapi bila you pakai macam pramugari-pramugara ni, dia oh macam ni, alright, pleasant looking, nice looking, okay kot boleh jadi pramugari ni. Alright, dia nak tengok. Okay, nak tengok. Alright. Okay, ada lagi soalan? Okay Coach, daripada saya. Saya tertarik dengan soalan Nur Haslinda tu sebenarnya. Okay, katalah soalan tu bagi yang first baru nak dapatkan kerja, yes, mungkin dia perlu gunakan ayat yang lebih positif. Tapi katakanlah soalan itu diberi kepada calon-calon yang dia dah bekerja dan untuk dia naikkan grade. Macam tu. Kan kadang-kadang kita yang dah bekerja ni pun ada kalanya kita dah selesa, bukanlah kita tak boleh adapt dengan environment baru. No. I mean, kita dah ada komitmen kita di tempat yang sedia ada. Jadi tiba-tiba which is bila kita dapat soalan untuk naik grade, dapat pula soalan yang macam tu, di offer untuk naik grade dan dapat soalan yang sebegitu. So quite difficult rasanya untuk calon memberikan jawapan tu. Betul. Bagi coach ada apa-apa cadangan ke atau macam mana daripada pandangan coach? Kalau pandangan saya, kalau macam contohnya kalau kita bagi tahu kita ni not open to any mobile contohnya,
kita mungkin boleh cakap, kita boleh terangkan kepada dia lah untuk lebih faham tentang orang kata keadaan. Sebab saya memang ada seorang kawan yang memang untuk dia naik grade untuk jawatan-jawatan dia tu memang orang kata serata satu Malaysia, memang jawatan tu katakanlah masa tu dekat Ipoh kosong. Okey, dekat Ipoh Perak kosong. So memang kalau dia nak naik pangkat dengan grade gaji yang baru, memang dia nak kena pergi ke Ipoh. So yang tu memang dia nak kena orang kata somehow kena betul-betul bincang dengan bos dia lah. Sebab antara peluang dengan orang kata ruang yang diberikan, betul tak? Kalau ditolak, peluang macam tu bila lagi akan dapat, betul tak? Alright, so the best thing adalah untuk kita bincang lah. Kalau macam contohnya kalau isteri bincang dengan suami, kalau suami bincang dengan isteri, dengan package yang baru, dengan jawatan yang baru, dengan gaji yang baru, is it worth it untuk kita semua move to Perak contohnya. Alright, so memang nak kena memang kita nak kena pertimbangkan dari segi itulah. Tapi kalau macam contohnya kalau jawatan, kalau macam contohnya kerajaan especially, kalau dia kata memang dekat untuk jawatan ni, you memang dah layak untuk jawatan ni, tapi kosongnya ada dekat Perak je. So kalau kita tolak, mungkin orang bawah kita akan sambut jawatan tu, dan kemungkinan kita untuk kekal pada posisi yang sama sampai bila-bila tu adalah sangat tinggi lah. Macam tu. Itu pandangan saya lah. Okey. Terima kasih Coach. Okey, sama Puan. Alright, ada apa-apa lagi soalan daripada anda? Alright, kalau tak ada, saya minta, sebab tadi rasanya saya belum bagi Puan Munirah untuk menyampaikan sepatah dua kata lagi tadi kan. Sebab kita masih lagi menunggu student-student kita tadi. So sekarang ni pun dah penuh student kita. So saya minta jasa baik student-student untuk onkan anda punya kamera. Alright, onkan anda punya kamera, kerana selepas pada Puan Munirah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua, saya akan buat group foto dengan anda semua. So kalau anda boleh onkan anda punya kamera, dan saya serahkan mic kepada Puan Munirah selaku PIC, person in charge. Tanpa Puan Munirah kita tak jumpa hari ni. Okay. Alright, so Puan Munirah silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Coach Nik Faiz sudi meluangkan masa dengan kita untuk bagi tips-tips yang saya rasa sangat-sangat manfaat dan sangat-sangat berguna untuk you all. Okay? Alhamdulillah. Tak ada istilah kata saya ni fresh graduate, susah nak dapat kerja. No. Tak ada istilah yang macam tu. Even yang dah experience, dia ada pengalaman 10 tahun pun belum tentu lagi. Okay, so you kena gunakan tips-tips yang dapat tu untuk market value you all, untuk dapatkan kerja. Okay, so daripada pihak KPTM Bangi sebenarnya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada student yang sudi luangkan masa. Saya rasa sangat-sangat rugi sebenarnya kepada student yang tidak berpeluang rasanya untuk join kita punya secara live ni, saya rasa. Sebab sangat manfaat bagi saya. Okay, dan di sebalik tabir sebenarnya ada lagi AJK yang berperanan penting sebenarnya, bukan hanya saya lah, kalau tak tidak dilaksanakan jugalah ya. Alhamdulillah. Okay, so saya ucapkan terima kasih juga kepada Puan Ainul Puan Ainul sudi melayan jugalah kita punya qualification kita lah, adalah yang tertentunya yang kita perlukan daripada pihak management, pihak KPTM Bangi, Puan Anissa yang selaku teamwork sebenarnya, teamwork untuk menjayakan juga Bengkel Finishing School, dan juga sebenarnya Encik Hadri dan juga Encik Saiful adalah student praktikal di KPTM Bangi. Okay, so diorang pun banyak membantulah untuk menjayakan juga Bengkel Finishing School pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudi meluangkan masa. Segala salah silap, kekurangan sepanjang program ini berlangsung, kami minta maaf, dan saya harap Coach halalkan ilmu yang diberikan. Halalkan semuanya. InsyaAllah semoga ilmu yang diberikan ni sangat manfaat kepada anda semua. Itu yang saya harapkan. InsyaAllah the next
Sesi nanti insyaAllah maybe bulan November kita tengok macam mana nanti ya Coach. Okay. Baik, insyaAllah. Baik, apa ni saya dah dapat apa ni info daripada Puan Ainul. Okey. Yang ni khas kepada KPTM. Khas kepada KPTM bahawa kelas online anda yang anda ikuti kita akan extend sampai ke minggu depan. Okey, sampai ke hari Rabu minggu depan. So maksudnya anda masih lagi boleh masuk ke sistem untuk buat ulang kaji. Kalau tak sempat habis, boleh lagi belajar untuk buat sampailah anda dapat siapkan anda punya resume masterpiece anda. So itu adalah orang kata gift kami lah kepada KPTM, sebab KPTM pun dah banyak kali ambil program dengan kami kan. Itulah, terima kasih Itu banyak. adalah gift daripada kami. Okay, alright. So kalau anda semua sudah bersedia, saya akan shoot group foto dekat sini. So minta anda semua sedia. Yang mana ni Deva, saya belum nampak lagi anda punya cam. Alright, thank you. Okay, Khairiah, Nur Atirah dengan Nurul Atikah. Adakah? Alright, mungkin tak available kamera. Adakah? Alright, good. Okay. Nur Atirah dan Nurul Atikah, adakah? Nurul Atikah macam dah bagi gambar je. Ya, bagi gambar je. Okay, bagi gambar crash je. Okay, tak apa. Alright. Okay, ready semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Selesai. Dalam ni pun boleh ambil group foto juga. Okay, one more. One more, Coach, boleh ke? Boleh. Good. Tanda good. Tak dapat nak on camera. Cuba apa ni allow camera. Atikah kalau ada kamera laptop pakai kamera laptop. Kalau ada phone pakai kamera phone untuk on kan. Alright, lagi sekali ya. Okay, ready semua. Everyone, get ready. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay, thank you. Alright. Okay, so group support masih lagi dibuka sampai ke minggu depan. Okay, sampai ke hari Rabu minggu depan. So kepada anda yang mungkin nak buat ulang kaji lagi, nak belajar lagi, tak sempat nak habis lagi, so pihak Career Expert extend lagi masa untuk anda. Okay, extend lagi masa untuk anda join KEDEX, dan sesi anda akan last pada hari Rabu minggu depan. So anda masih ada lagi seminggu masa untuk belajar lagi. So kalau yang tak sempat, yang ada LI dan tengah buat latihan industri sekarang ni, mungkin hari Minggu nanti dia orang boleh buat lah. Alright, so Puan, itu adalah hadiah daripada kami kepada KPTM Bangi. Thank you. Alright, so kita tamatkan sesi live kita pada hari ini, dan saya ucapkan kepada semua, semoga orang kata selamat maju jaya, buat resume betul-betul, okay, dan banyakkan doa pada Tuhan, banyakkan doa pada Allah SWT supaya dimudahkan segala urusan mencari kerja. Urusan rezeki ni semuanya pada dia. Jadi kita usaha dengan sebaik mungkin, dan insya-Allah peluang-peluang kerja yang baik-baik akan datang kepada anda insya-Allah. Alright, sehingga kita bertemu lagi. Alright, Puan, jumpa lagi. Okay. Cik Adri, Cik Saiful, jumpa lagi insya-Allah.